A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam slot 5 minit je. Saya Muhammad Irfan bin Bahrin. Pada hari ini kita akan berkongsi tentang amalan yang menyaingi pahala Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita sudah melalui bulan Ramadan dengan jayanya, insya-Allah. Moga-moga kita memperolehi fadilat Lailatul Qadar, tetapi kita mungkin merindui fadilat pahala yang sangat-sangat hebat dalam Lailatul Qadar ini dalam 11 bulan yang akan datang. Jadi apakah yang dapat kita lakukan antaranya untuk mendapat kebaikan semisal itu? Di sini ada satu hadis daripada riwayat Tirmizi, hadis sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hari Jumaat. Rasulullah menyebut man ightasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa bakkara wa ibtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Jadi maksud hadis tadi, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat tu dan benar-benar membersihkan diri, kemudian dia berawal-awal ke masjid. Kalau waktu saya di Jordan dulu, ada yang dari solat subuh itu dia sudah duduk di masjid. Kita pergi seawal mungkin. Wabtakara, dan dia pun berusaha untuk berawal-awal ke masjid. Dan kemudian dia berusaha mendapat tempat yang paling depan, dan kemudian dia berusaha untuk mendengar khutbah, dan dia pun mendiamkan diri sepanjang khutbah itu. Maka apa ganjaran yang diberikan kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, baginda menyebut, setiap langkah orang itu dia akan mendapat pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Jadi kalaulah kita dari masjid ke rumah kita tu 100 meter, mungkin sekitar 150 langkah. Pahala langkahan kita tu seolah-olah puasa dan juga qiyamul lail 150 tahun. Kalau 1 kilometer mungkin 1500 langkah, 1500 tahun. Seolah-olah dia ni menyaingi pahala Lailatul Qadar. Seperti mana ucapan Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau menyebut dalam Tuhfatul Muhtaj, dia kata tidak ada seolah-olah tidak ada dalam satu tahun ni hadis yang sahih yang menyebut pahala sebanyak seperti yang disebut dalam hadis ini. Cuma kita tengok kepada hadis ini, jadi mungkin kita tertanya-tanya kan, macam mana boleh mendapat pahala yang sebegitu banyak, menghormati dan menunaikan hak Jumaah yang merupakan penghulu kepada segala hari. Ramadan ni adalah penghulu kepada bulan-bulan yang lain. Jadi begitu juga hari Jumaat, dia adalah penghulu kepada hari-hari lain. Adakah ini lebih banyak ataupun Lailatul Qadar yang lebih banyak? Wallahu a'lam. Sebab Lailatul Qadar tu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya 1000 bulan tu 83.33 tahun tu, itu adalah kadar minima. Mungkin 2000 bulan, mungkin 10,000 bulan, sebab dia khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka yang ini pun kita boleh lebih daripada 83 tahun tu, dan mungkin lebih daripada itu. Wallahu alam yang mana yang lebih baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin tertanya-tanya, kalau begitu maknanya berjalan kaki ke masjid itu pada hari solat Jumaat tu, kalau kenderaan bagaimana? Jadi dalam hadis ni menyebut secara jelas maknanya berjalan kaki dan bukannya naik kenderaan. Jadi maknanya pada berjalan kaki khas untuk solat Jumaat itu adanya fadilat yang lebih berbanding dengan menaiki kenderaan. Seperti mana seperti mana sesetengah ibadah tu memang dia dibuat dengan berjalan kaki kan. Dan kemudian mungkin ada satu soalan yang lain. Ada satu soalan yang lain, orang tanya, bukankah ini untuk lelaki sahaja? Bagaimana dengan wanita? Adakah wanita ni tidak ada peluang untuk mendapat sedikit pun daripada pahala ini? Pertamanya, tiada halangan untuk wanita untuk pergi solat Jumaat, dan jika memang tidak mampu, misalnya masjid itu memang tidak menyediakan tempat untuk wanita solat Jumaat, maka dia bantulah lelaki dari kaum keluarga dia, suami dia, anak dia, ajar mereka tentang hadis ini. Bantu mereka untuk menyiapkan diri untuk ke solat Jumaat itu dan sebagainya, supaya dia pun mendapat saham pahala bila mereka pergi ke solat Jumaat dan melakukan perkara-perkara ini. Itu adalah suatu perkara yang amalan yang selalu dilupakan atau tidak disedari oleh orang. Kadang-kadang kalau kita di Kuala Lumpur ini misalnya, kita nampak yang ramai berjalan kaki ke masjid ni, biasanya saudara-saudara kita dari Bangladesh, dari Pakistan, masya-Allah. Barangkali mereka tahu fadilat hadis ni, tetapi kita menunggu dah dekat azan baru kita keluar ya. Jadi itu adalah suatu perkara yang perlu diinsafi dan perlu dibetulkan. Kita sedang melepaskan ladang pahala yang sangat besar. Moga-moga kita dapat mengamalkan hadis ni dalam hidup kita,
dan merasai merasai keberkatan hasil daripada amalan yang besar ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu dari kekurangan saya sendiri. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah yang dilupakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi 5 minit je. Bersama membina masyarakat.